Assalamualaikum. Selamat sejahtera semua anak-anak murid cikgu. Hari ini cikgu nak sambung mengenai kitar hid. Kitar hid, apa yang berlaku semasa kitar hid, apa fasa-fasanya, apa yang berlaku dalam setiap fasa. Kemudian yang terakhir ialah bagaimana menjaga kebersihan semasa hid. Okey, bagaimana menjaga kebersihan semasa hid. Baik, kitar hid. Kitar hid ini berlaku secara normalnya ialah 28 hari. Kalau kamu tengok di dalam slide ini, nombor 1, 2, 3, 4, 5 sampai nombor 28. Kemudian 28 itu dibalik semula kepada nombor 1. Itu maknanya kitar. 1 hingga ke 28. 1 hingga 28. Itu keadaan normal. Ada juga mungkin kamu akan perasan bahawa ada perempuan dia akan perasan bukan 28 hari. Nanti cikgu beritahu kenapa itu 28 hari. Bagaimana kita nak kira dia yang menjadikan dia 28 hari. Okey. Okey, perempuan yang mencapai umur akil baligh akan mengalami haid, dan haid ini ialah maknanya dia bermula kitar haid. Maknanya contoh hari ini ialah 26 hari bulan 4 2021. Okey, kalau perempuan itu tadi datang haid pada hari ini 26 hari bulan 4, 26 hari bulan 4 itu akan jadi hari pertamanya. Untuk perempuan itu dia tak boleh sama dengan orang lain. Okey, faham Kalau hari ini perempuan itu datang haid, maknanya 26 hari bulan 4 2021 merupakan hari pertama untuk kitar haidnya. Jadi maknanya kitar haid ini dia akan ada setiap bulan. Setiap bulan, bulan 5 nanti ada lagi, bulan 6 nanti ada lagi, bulan 7 ada lagi. Tapi dalam tempoh 28 hari. Alright. Haid ini ialah peluluhan lapisan dinding uterus dan darah yang mengalir melalui faraj. Okey, sebelum ni kamu dah belajar. Apa itu dinding uterus? Di mana bahagian uterus? Okey. Jadi salah satu daripada apa yang mengalir di dalam darah haid itu ialah lapisan dinding uterus yang luluh. Dinding uterus dia ada sebelah atas, dia ada sebelah tepi. Jadi yang luluh tu nanti ialah yang sebelah atas dan sebelah tepi, keluar sebagai darah haid. Okey, kitar haid merujuk kepada satu siri perubahan yang berlaku pada dinding uterus dan ovari. Merujuk kepada satu siri perubahan yang berlaku pada dinding uterus dan ovari. Okey, kitar haid juga melibatkan pembebasan dan pembentukan dan pembebasan telur yang matang, telur ovum. Ingat, sel pembiakan untuk betina ialah telur yang dipanggil. Baik, kitar haid Kitar haid ini dikawal oleh otak dan sistem endokrin yang membebaskan hormon. Sebab kitar haid ini dia melibatkan hormon juga. Kalau ada masalah kitar haid pun melibatkan rembesan hormon. Sama ada hormon itu stabil ke tak stabil ke, dia memang ada kaitan dengan kitar haid ini. Okey, perempuan normal mengalami kitar haid kira-kira 28 hari dan berbeza-beza mengikut individu. 28 hari ini ialah nanti kamu tengok pada fasa haid. 28 hari ini dikira daripada hari pertama haid sampailah dipusing sampai pada hari yang ke-28. Okey, itu yang normalnya. Tapi biasanya yang kita jumpa ialah 30 hari. 30 hari. Maknanya kalau macam hari ini 26 hari bulan 4 adalah hari pertama. Besok 27 hari bulan 4, kemudian 28 hari bulan 4. Kiralah sampai hari yang ke-28 itu dia dah masuk pada bulan Mei. Jadi pada hari pertama itu kita dah letak tarikh dah. Dah letak tarikh maknanya berapa hari bulan? Mungkin 25 hari bulan 5. Jadi 25 hari bulan 5 jatuh pada hari pertama kitar haid yang akan datang. Jadi sebab itu kena belajar kitar haid ni supaya kita boleh jangka bila kitar haid yang akan datang itu akan berlaku.
So biasanya kalau macam perempuan yang tidak belajar, tidak ambil tahu mengenai ikrar haid ni, dia akan dia akan mengalami keadaan di mana dia terkejut tiba-tiba datang haid. Dia tak pernah catat pun bila hari haidnya yang pertama. Bila hari haidnya yang pertama. Kalau macam cikgu sekolah dulu, cikgu dibekalkan dengan satu kalender kecil, pocket kalender itu. Pocket kalender itu, jadi cikgu tandalah setiap bulan bila masa haid hari pertama itu, bulatkan. Okey, kemudian kita kira daripada yang kita bulat gitu, 28 hari selepas itu ialah haid yang akan datang. Mungkin kalau dia lambat pun dia lambat 1 hari. Kalau dia cepat pun dia akan cepat 1 hari. Jadi kita boleh jangka supaya kita bersedia. Supaya kita bersedia. Bersedia dengan apa? Bersedia dengan bawa tuala wanita siap-siap dalam beg. Supaya kita tak terkejut. Tak adalah bocor baju, kain sana sini. Kita dapat beberapa faktor yang mempengaruhi ikrar haid. Pengambilan nutrien. Mungkin kalau orang yang nak badan dia fit, ambil protein, kemudian dia bersenam. Ambil protein, serbuk protein itu untuk bina otot, untuk cantikkan badan, dan dia bersenam. Bersenam dalam keadaan yang ekstrim. Bersenam dalam keadaan ekstrim itu pun boleh menyebabkan gangguan pada ikrar haid. Okey, perubahan berat badan secara mendadak. Perubahan berat badan secara mendadak, mungkin pernah kurus tapi tiba-tiba jadi terlebih berat badan. Perubahan emosi dan tekanan mental, ini masalah lah. Mungkin ada masalah di rumah ke, ada masalah tempat kerja ke, pun boleh menyebabkan masalah pada ikrar haid. Baik, kita sambung dengan fasa haid. Fasa haid. Ingat, saya ulang lagi sekali, ikrar haid ini sebenarnya adalah hari yang pertama hingga hari 28. Dia ada 28 hari. Kalau kamu perasan dalam slide ini, nombor 28 bersebelahan dengan nombor 1. Dia tak tunggu sampai 29.30. Okey, tetapi di dalam satu ikrar haid ini dia ada 5 fasa. Fasa haid, fasa yang pertama, fasa pemulihan lapisan uterus yang kedua, fasa subur adalah fasa yang ketiga, dan fasa yang terakhir ialah fasa prahaid sebelum dia pergi kepada fasa haid semula. Okey, sebelum dia pergi pada fasa haid semula. Okey. Baik, fasa haid. Semasa fasa haid, seperti yang diberitahu sebelum ni tadi, peluluhan dinding uterus. Peluluhan dinding uterus, dia termasuk dengan salur darah dan ovum yang tidak tersenyawa, akan disingkirkan apabila haid bermula. Ini hari pertama hingga hari kelima berlakunya fasa haid. Mungkin ada juga, mungkin kamu tertanya-tanya, especially yang perempuan tertanya-tanya, kenapa ada juga yang sampai 7 hari, ada juga yang 3 hari sahaja, ada juga yang sampai 14 hari, ada kes macam itu. Tetapi sebenarnya yang ini diambil secara purata. Secara purata, kajian dibuat kajian tu tadi. Jadi kebanyakan responden itu dia mengalami fasa haid di mana darah haid keluar adalah pada hari yang pertama hingga hari yang kelima. Hari pertama hingga hari yang kelima. Okey, seterusnya ialah fasa pemulihan. Selepas darah haid keluar selama 5 hari. Daripada hari pertama hingga hari yang kelima, fasa pemulihan akan ambil alih. Sebab tadi cikgu kata bahawa lapisan uterus luluh. Lapisan uterus luluh. Dicampur dengan sel ovum yang tidak tersenyawa, dicampur dengan sel-sel mati, keluar sebagai darah haid semasa fasa haid hari pertama hingga hari kelima. Jadi fasa pemulihan ini berlaku pada hari yang ke-6 hingga hari yang ke-11. Berlaku pada hari yang ke-6 hingga hari yang ke-11. Apa yang berlaku? Dinding uterus mula dibina semula dan menebal semula. Untuk fasa pemulihan, kata kuncinya ialah dinding uterus menebal semula. Dinding uterus menebal semula. Sebab tadi masa fasa haid dia dah luluh.
Jadi dia menebal semula. Salur darah pada dinding uterus mula terbentuk dan bersedia untuk menerima penempelan sel yang telah disenyawakan. Sel iaitu sel ovum. Ingat, sel pembiakan perempuan dipanggil sebagai ovum. Kalau orang itu sudah berkahwin, kalau perempuan itu sudah berkahwin, dan ovumnya itu disenyawakan oleh sperma, jadi di situ perlunya lapisan dinding uterus ini tadi menebal supaya dia boleh jadi cushion kepada penempelan sel selepas persenyawaan. Seterusnya, fasa subuh. Fasa subuh ialah pada hari 12 hingga 17. Hari ke-12 hingga hari ke-17 di mana ovum dibebaskan dari ovari pada hari ke-14 kitar haid. Kalau nanti kamu tengok balik, pada kitar haid itu, dia ada fasa haid, dia ada fasa pemulihan, kemudian semasa fasa subuh, hari yang ke-14 itu dia tanda siap-siap. Maknanya pada hari ke-14 berlaku proses pengovulan di mana ovum dibebaskan dari ovari. Ovum dibebaskan dari ovari setiap bulan cuma satu. Kalau ovum itu tidak disenyawakan oleh sperma, maknanya ovum itu nanti dia akan keluar sekali dalam darah haid pada kitar haid seterusnya. Itu kena faham. Dinding uterus dan salur darah terus berkembang. Jika ada sperma, persenyawaan mungkin berlaku. Kalau perempuan itu sudah berkahwin, dia bersama dengan suami, ada sperma itu mensenyawakan ovum. Dan jika dia berjaya mensenyawakan ovum, jadi akan terhasil satu sel baharu yang kita namakan sebagai zygote ataupun zigot. Zigot ini nanti dia akan berkembang menjadi embrio. Embrio itu dia akan menempel pada dinding uterus. Itu kaitannya kenapa dinding uterus pada fasa pemulihan itu dia mesti menebal semula supaya boleh jadi cushion, supaya selesa untuk embrio itu menempel. Dia boleh lekat pada dinding uterus itu dengan selesa. Fasa yang terakhir di dalam kitar haid ialah fasa prahaid. Mengambil masa yang agak panjang daripada hari yang ke-18 selepas habisnya fasa subuh itu tadi sehingga hari yang ke-28. 18 hingga 28 dalam 11 hari. Apa yang berlaku semasa fasa prahaid ini ialah dinding uterus yang warna merah ini dia akan terus menebal dan kaya dengan salur darah. Sebab apa? Jika berlaku persenyawaan, sperma mensenyawakan ovum. Jadi akan terbentuk satu sel baru yang dinamakan sebagai zygote ataupun zigot. Jadi zigot ini akan membahagi lagi sel, dia akan menjadi semakin besar, dinamakan sebagai embrio. Jadi embrio ini diperlukan satu keadaan yang selamat, satu keadaan yang selesa supaya dia boleh menempel. Sebab itulah tadi di dalam fasa pemulihan dinding uterus tu tadi, lapisan dinding uterus dia akan menebal semula untuk memastikan bahawa penempelan embrio ini berlaku dengan baik di dinding uterus. Kalaulah katakan tidak ada persenyawaan berlaku, kitar haid akan berulang semula. Sebab tadi ingat pada 28, selepas 28 ialah nombor 1. Dia akan balik semula kepada kitar haid. Akan balik semula pada kitar haid pada kitar yang akan datang. Mungkin sekarang ni 26 bulan 4, kamu kira lah 26 bulan 4. 27 bulan 4, 28 bulan 4, sampailah berapa hari bulan 5 nanti pada hari yang ke-28. Pada hari yang pertama itu nanti, itu ialah kitar haid yang seterusnya. Baik. Sampai pada bahagian yang kita ni yang terakhir. Kepentingan mengurus kebersihan diri semasa haid. Kepentingan mengurus kebersihan diri semasa haid. Kalau yang dah biasa datang, mungkin yang dah umur 14, 15, 16 tahun itu dia dah biasa, dia dah tahu dia nak buat apa semasa haid ini.
Tetapi kalau yang baru-baru, mungkin yang baru masuk, macam kamu baru masuk tingkatan 1, mungkin ada yang baru datang HIT, ada yang belum datang HIT. Jadi anggap ini sebagai satu ilmu untuk kamu. Bagaimana kita nak mengurus kebersihan diri kita semasa kita HIT. Okey? Sebab biasa kalau HIT ini, kalau orang-orang tua ni disebut sebagai apa? Disebut sebagai darah kotor. Darah kotor. Jadi kalau kita tak bersih, kalau kita tak jaga kebersihan diri kita, jadi kita takut nanti bocor dekat baju, bocor dekat kain. Jadi kena tahu bagaimana cara kita nak urus kebersihan diri kita ini semasa kita HIT. Okey. Penjagaan kebersihan diri semasa HIT adalah sangat penting bagi memastikan sistem pembiakan tidak dijangkiti oleh mikroorganisma seperti bakteria, virus dan kulat. Okey. So, semasa itu darah banyak mengalir keluar. Okey, jadi kita kena jaga. Contohnya lah, kalau katakan kita dah rasa macam tak sihat, pergi sekolah pagi dalam keadaan HIT. Okey, mungkin di sekolah itu dah siap-siap bawa pad. Yang perempuan memang kena rajin bawa pad. Kena rajin bawa pad. Jangan harap katakan kita baru nak pergi, nanti di sekolah boleh minta dengan cikgu ke apa, tak boleh fikir macam tu. Kamu kena ada bawa spare. Pad itu letak dalam beg. Itu tak jadi masalah. Kalau orang spot check pun di sekolah, dia tak akan ambil tu. Simpan saja. At least setiap hari, setiap kali pergi sekolah itu, kamu kena pastikan, yang perempuan kena pastikan dalam beg mesti ada satu, sekurang-kurangnya satu pad. Sekurang-kurangnya satu pad. In case of emergency. Kalau katakan sebab HIT ini kita tak tahu bila dia datang, bila dia akan keluar. Kalau dia keluar di rumah lagi, kita tahu. Kita boleh pasang siap-siap pad itu. Tapi kalau di sekolah, nak minta dengan siapa? Nak minta dengan cikgu, jauh lagi berjalan. Jadi kena tahu. Kena ingat sentiasa dalam beg itu, pastikan mesti sentiasa ada satu pad. Itu saya ingatkan pada pelajar perempuan. Ingat setiap kali. Mungkin kamu fikir boleh minta dengan cikgu. Boleh minta. Tetapi lebih baik kalau kita ada sendiri. Jadi boleh ambil saja daripada beg, pergi toilet, terus pakai sahaja. Okey, kepentingan mengurus kebersihan diri semasa HIT. Semasa HIT di sini dinyatakan berapa kali kena tukar tuala wanita? 3 ke 4 kali sehari. 3 ke 4 kali sehari. Untuk menghindari jangkitan bakteria dan virus yang boleh menyebabkan jangkitan salu kencing. Jangkitan salu kencing ni bukan setakat daripada HIT ni saja, tapi kalau yang suka tahan kencing pun boleh menyebabkan masalah jangkitan saluran kencing. Saya faham keadaan di sekolah itu taklah sama keadaannya di rumah. Tetapi once kita nak kencing, minta kebenaran daripada guru, ambil pas, minta pas daripada cikgu, minta kebenaran, keluar. Bersihkan dulu toilet itu untuk elakkan daripada jangkitan bakteria. Kalau kita ada bawa tuala wanita, bawa pergi ke toilet, tukar, dan tuala wanita itu jangan buang dalam tong sampah, dia ada tong dia sendiri. Dia ada tong dia sendiri. Biasanya kalau di sekolah dia letak yang tong yang warna kelabu. Warna kelabu. Rent to kill kalau tak silap saya, dia punya tag tu. Rent to kill. Jadi kena alert lah. Yang perempuan bila pergi toilet, tengok dulu di mana ada tong sampah itu, di mana ada tempat pembuangan untuk tuala wanita sahaja. Dah kalau di situ tempat pembuangan tuala wanita, tisu ke, tisu basah ke, botol air ke, jangan buang dalam tu. Itu semua dalam tong sampah biasa. Okey, tukar tuala wanita 3 ke 4 kali sehari. Jangan tunggu terlampau penuh baru nak tukar. Sebab kita tak jangka banyak mana darah itu keluar. Okey, ataupun kalau macam kamu sekolah petang, tingkatan 1 sekolah petang. Jadi pagi itu kamu mandi, pakai tuala wanita, sebelum pergi sekolah, kalau boleh mandi lagi sekali. Tukar tuala wanita. Supaya kita nak elakkan daripada jangkitan bakteria ini. Semasa HIT ini yang memang kena jaga betul-betul kebersihan. Sebab yang keluar daripada badan semasa HIT, dalam darah HIT itu juga merupakan bakteria. Jadi bila dalam keadaan yang lembab,
dalam keadaan yang lembap, mudah bahagian pembiakan wanita ni dia mudah kena jangkitan bakteria. Jadi kena jaga. Rajin-rajin pergi tukar. Jangan tunggu sampai penuh baru nak tukar. Rajin kamu di sekolah daripada pukul 12.45, mungkin kamu datang sekolah dalam pukul 12, balik pukul 6, lebih kurang dalam 6 jam. Jadi tukarlah 2 jam sekali tukar, 2 jam sekali tukar. Okey, jadi kena bawa lebih. Ingat cikgu pesan tadi, kena ada spare tuala wanita ataupun pad dalam beg. Okey. Okey, wanita haid digalakkan mandi dengan kerap untuk membersihkan tubuh badan. Okey. Baik. Masalah kitar haid. Cikgu ulang lagi sekali yang mana kitar haid ada 28 hari daripada hari pertama hingga hari ke-28 dengan 4 fasa. Dengan 4 fasa. Fasa haid, fasa pemulihan dinding uterus, ada fasa subur dan yang terakhir tadi ialah fasa pra-haid. Ada 4. Okey. Masalah kitar haid ni macam-macam. Itu yang saya sebut mula-mula tadi. Mungkin ada orang yang haidnya cuma 3 hari terus stop. Ada yang haid sampai 14 hari. Ada yang maknanya yang 14 hari itu ialah semasa fasa haid. Fasa haid tadi dia kata daripada hari pertama hingga hari kelima. Tetapi ada juga yang orang yang akan mengalami sampai 14 hari. Ada punya fasa haid tu sampai 14 hari. Okey. Kitar haid yang tidak stabil ni merujuk kepada seseorang wanita itu tidak mengalami haid pada setiap bulan. Mungkin juga dia jadi terlalu panjang atau terlalu pendek. Dan fasa haidnya melebihi 15 hari. Itu saya kata tadi. Normalnya tadi ialah dia ada 5 hari. Hari pertama, 2, 3, 4, 5. Tetapi kalau katakan terlalu pendek, mungkin dia ambil masa 1, 2, 3 hari, 3 hari saja. Ataupun dia ambil masa terlampau panjang, lebih daripada 2 minggu, 14, 15 hari. Jadi yang itu kita katakan perempuan itu dia ada masalah kitar haid. Kena stick kepada konsepnya tadi 28 hari. Ingat setiap satu fasa itu tadi ada berapa? Ada berapa hari? Okay. Apa yang menyebabkan? Apa yang menyebabkan berlakunya masalah kitar haid ini? Pertambahan berat badan. Mungkin sebelum ini perempuan itu dia kurus ataupun badannya sedang-sedang sahaja. Tiba-tiba jadi terlalu gemuk. Pertambahan berat badan yang drastik pun boleh menyebabkan berlakunya masalah kitar haid ini. Mungkin dia tak datang langsung. Mungkin dia tak keluar langsung darah haidnya sebulan ini. Mungkin bulan 4 langsung tak keluar. Bulan 5 baru ada. Bulan 6 tak keluar juga darah haid. Bulan 7 baru ada. Itu kebiasaannya berlaku kepada perempuan ataupun wanita yang ada masalah berat badan. Okey, yang kedua, masalah hormon yang tidak stabil. Okey, kemudian gangguan emosi, mungkin ada masalah dia sendirilah, maknanya masalah keluarga ke, masalah daripada diri dia sendiri ke, gangguan emosi ataupun satu lagi ialah senaman yang berlebihan. Senaman berlebihan, nak kurus boleh tapi kena jaga setiap senaman kita jangan terlampau berlebihan. Dan juga boleh disebabkan oleh ketumbuhan di dalam rahim, sama ada cyst ke, fibroid ke, ada ketumbuhan lain ke. Jadi yang ini memang kena cek betul-betul. Kena cek betul-betul. Jadi biasanya kalau ada pelajar tanya saya, cikgu saya ada masalah dengan haid saya, bulan lepas saya tak datang haid cikgu. Tapi kalau saya pun saya tak boleh nak bagi pendapat lain. Nak tak nak kena jumpa doktor akan buat check up. Doktor akan buat check up. Okey, jangan malu. Kalau kita malu nak pergi nak jumpa doktor ke, nak bertanya ke, maknanya tak akan ada penyelesaian kepada kita punya masalah tu. Okey.